Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan teruskan kelas kita. Hari ini kita akan tengok, teknik pembelajaran yang kita akan tengok hari ini bersama-sama adalah mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri Y sama dengan A sin B X tambah C. Okay, yang kedua, Y sama dengan A cos BX tambah C. Dan yang ketiga, Y sama dengan A tangent BX tambah C bagi nilai A lebih besar daripada sifar dan B lebih besar daripada sifar. Okey. Yang sebelum ini, okey, graf-graf yang kita tengok, okey, fungsi trigonometri yang kita tengok, semuanya berbentuk Y sama dengan sin X, okey, ataupun Y sama dengan cos X, ataupun Y sama dengan tangent X. Okey. Ini cuma graf sinus, kosinus dan tangent yang asas sahaja. Okey, yang basic sajalah. Okey, hari ini kita nak tengok macam mana kalau graf fungsi ini kita tambahkan nilai A-nya di sini. Okey, apa kesannya kalau kita tak ubah nilai A dia? Okey, apa kesan kalau kita ubah nilai pemala B dia ni? Okey, dia tak jadi 2x kah? Dia boleh jadi 2x, dia boleh jadi 2x, dia boleh jadi 3x dan dia boleh jadi 0.5x. Okey. Okey, sebelum ni kita cuba tengok x sahaja. Sekarang kita letak pemala. Okey, dan apa kesannya kalau kita letak pemala C sama ada positif ataupun negatif. Okey. Ini yang kita nak tengok hari inilah. Okey. Sebelum kita mulakan, saya ulang sikit. Kita ada 3 graf untuk fungsi trigonometri. Yang pertama graf sinus. Bentuknya adalah S terbalik. Jangan lupa, boleh ingat balik. Kata kuncinya F terbalik untuk graf sinus. Dia ada 90, 180, 270 dan 360. Graf cosinus, atau Englishnya bentuk cosinus, dia berbentuk cawan. Berbentuk cawan lah. Cuma cawan ni tangkainya tiada tangkai. Dia berbentuk cawan. Okey. Dan graf yang terakhir adalah graf tangent. Graf tangent adalah graf yang istimewa. Kenapa? Dia ada nilai tidak tertarik. Bentuk dia adalah tangent. Tangent macam huruf T. Dia mula dengan huruf T. Jadi, graf dia macam huruf T. Macam T lah. Graf dia macam huruf T. Ini adalah tangent. Jadi, kalau lupa nak ingat, tipsnya adalah sinus F terbalik, graf cos adalah cawan dan graf tangent adalah graf T lah. Okey. Sekarang, sebelum kita tentukan ataupun tengok kesan perubahan pemala A, B dan C, kita perlu tahu dulu apakah amplitud dan apakah tempo. Dalam gambar ajar, amplitud adalah yang ini. Ini adalah amplitud. Ini adalah amplitud. Ini adalah amplitud. Ini adalah amplitud. Saya nak condong-condong dah. Ini dah bentuk gambar ajar. Ini adalah amplitud. Yang membuat lengkung ini, ini adalah amplitud. Daripada garisan keseimbangan ni lah. Dari sudut formula, nilai amplitud kita perolehi daripada nilai maksimum. Nilai maksimum kita tolakkan dengan nilai minimum. Kemudian kita bahagikan dengan 2. Ini adalah amplitud. Contoh dalam gambar ajar ini, katalah dia begini.
yang ini 1, yang ini adalah negatif 1. Jadi, nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1. 1, tolak negatif 1, dapat 2, bahagi 2, dapat 1. Okay, jadi, nilai amplitudenya untuk contoh gambar ajar ini adalah 1. Okay, ini contoh kiraan lah. Kalau 2, 2 lah. Okay, ini adalah amplitud. Tempoh, okay, tempoh pula adalah 1, okay, tempoh yang ini. Satu kita bergambar ajar. Okay. Selang yang diperlukan untuk melakukan satu kitaran lengkap. Okay. Ini adalah tempoh. Okay. Selang yang diperlukan untuk melakukan satu kitaran lengkap. Okay. Satu kitaran lengkap. Dari pusat keimbangan, naik ke atas, turun ke pusat, turun balik, garis keseimbangan, turun, naik balik. Okay. Daripada satu kitaran lengkap ini adalah tempoh. Okay. Tempoh. Okay. Selang yang diperlukan untuk melakukan satu kitaran lengkap. Okay. Untuk contoh yang ini pula, tempohnya daripada sini. Ini adalah tempoh. Okay, macam mana untuk melakukan satu kitaran lengkap. Okey, itu amplitud dan tempoh. Okey. Hari ini kita tengok teori dulu. Okey, kelas seterusnya kita tengok contoh-contoh. Okey. Okey. Ini isi perbincangan kita hari ini. Okey, apa kesan perubahan nilai A, nilai B dan nilai pemalas C. Okey. Kita ada 3 graf. Graf sinus, graf kosinus dan graf tangent. Okey. Kita tengok yang pertama, nilai A. Okey, nilai A. Okey. Nilai A, nilai maksimum dan nilai minimum berubah. Jika nilai A berubah, nilai maksimum dan nilai minimum akan berubah. Okey. Contoh, untuk Y sama dengan sin X. Okay. Kalau Y sama dengan sin X, okay, nilai maksimumnya ini katalah 1 dan negatif 1. Okay. Tetapi kalau dia berubah, okay, nilai A ini di depan ni jadi 3, okay, maka nilai maksimum tadi dan nilai minimum tadi pun akan berubah menjadi 3. Okay, dia akan berubah menjadi 3. Itu kesan untuk perubahan nilai A. Kalau nilai A ni 5, dia pun akan jadi 5. Ini akan jadi negatif 5. Okay. Nilai A mewakili nilai maksimum dan nilai minimum. Okay. Ataupun dia punya amplitud fungsi. Okay. Kalau ini 3, maksudnya dia punya amplitud pun adalah 3. Okay. Ini untuk sinus dan kosinus. Okay. Untuk tangent, okay, lengkung graf dia berubah. Dia berubah sikit lengkung graf dia. Okay. Tapi dia tiada amplitud. Kenapa tiada amplitud? Sebab, okay, ulang balik sikit yang tadi. Okay. Graf tangent adalah tidak tertarikh. Okay. Dia tidak tertarikh. Dia tiada nilai amplitud. Kita tak tahu apakah nilai yang paling besar di sini dan apa nilai yang paling kecil di sini. Okay. Nilai tangent. Okay. Tangent tiada amplitud. Okay. Itu untuk perubahan nilai A. Nilai B. Okay, saya padam dulu yang ni. Okay. Nilai B berubah. Okay. Jika nilai B berubah, tempoh fungsi akan berubah. Apa tempoh tadi? Okay. Selang yang diperlukan untuk melakukan satu kitaran lengkap. Okay. Kalau senang nak tengok daripada gambar ajar, okay, kesan perubahan tadi, nilai B tadi, okay, dia akan menyebabkan graf ini
Okey, semakin mampat, okey, ataupun semakin apa dia panggil ni ya? Semakin senggang. Semakin semakin jauh ataupun semakin rapat. Ini kesan perubahan nilai B. Okey, dia mungkin jadi makin rapat, okey, ataupun dia mungkin jadi lagi jauh jaraknya. Okey, itu kesan nilai B. Okey, apabila nilai B bertambah, graf kelihatan mampat secara berufuk. Okey. Okey, jika nilai B bertambah, contoh Y sama dengan padam balik sikit. 5 cos X. Okey. Ini A. B nilai B. Okey, Y sama dengan cos 5X. Nampak kamu? Okey. Y sama dengan cos 5X. Nilai B ini bertambah. Daripada 1 dia menjadi 5. Jadi maksudnya graf ini dia akan jadi semakin rapat, semakin mampat. Okey. Kalau dia tempoh fungsi semakin berkurang, ini mampatlah maknanya. Okey. Yang ketiga, okey, tempoh fungsi sinus dan kosinus sama dengan 360 darjah bahagi dengan B. Okey, ini tempoh dia lah. Okey. Jika B itu 2, okey, ini B2, contohlah 2. Okey. Kita pun tempohnya adalah 360 darjah bahagi 2. Ini contohlah untuk 2. Contoh 2. Ini graf sinus sebenarnya. Okey. Jadi 360 darjah bahagi 2 kita dapat 180 darjah. Apa nilai 180 darjah ni? Ini maksudnya untuk melakukan satu kitaran lengkap, dia cuma memerlukan 180 darjah berbanding 360 darjah yang sebelumnya. Okay. Kalau kita bagi dengan 3, dia grafnya Y sin 3X. Okay. Jadi kita ambil 360 darjah bahagi nilai B. Nilai B adalah 3. Jadi kita dapat 120 darjah. Jadi grafnya itu dia menjadi mampat sehingga untuk satu kitaran lengkap dia cuma memerlukan 120 darjah sahaja berbanding 360 darjah yang sebelumnya. Mungkin kurang jelaslah. Kamu akan nampak lebih jelas bila kita buat contoh. Manakala untuk tempoh fungsi tangent adalah 180 darjah bahagi dengan B. Tangent dia adalah separuh daripada sinus dan kosinus. Okey. Yang terakhir, nilai C berubah. Jika nilai C berubah, kedudukan graf akan berubah. Yang belakang ni. Kalau sebelum ni Y sama dengan tangent X. Tiba-tiba dia berubah menjadi Y sama dengan tangent X tambah 1 ataupun tambah 2. Apa perubahan dia? Perubahannya adalah apabila C lebih besar daripada sifar, ini C lebih sifar, graf akan beranjak C unit secara menegak ke atas. Contoh daripada sini, kalau dia tambah 1, C-nya 1, graf ini akan beranjak 1 unit ke atas. Jadi dia akan berada di atas. Itu kesan perubahan C. Dan apabila nilai C lebih kecil daripada sifar, semak dah ni nampak. Dan apabila nilai C lebih kecil daripada sifar, graf akan beranjak C unit secara menegak ke bawah paksi X. Katalah grafnya Y sama dengan sin X.
tolak 2. Sinnya negatif 2. Jadi maksudnya graf ini akan bergerak ke bawah. Dia akan bergerak ke bawah. Okay. Kalau positif dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Okay. Itu secara teorinya, okay, kesan perubahan nilai A, nilai B dan nilai C. Okay. Untuk contoh-contoh, kita akan tengok pada kelas yang seterusnya. Okay. Terima kasih dan jumpa lagi untuk kelas seterusnya.